Hello, salam sejahtera. Nama saya Jill Patrice. Hari ini saya ingin membentangkan topik berkenaan dengan housekeeping operation di dalam Pokok 01, yaitu guest room service. Dan ini adalah pengenalan kepada housekeeping operation department. Ini adalah contoh carta organisasi housekeeping department. Housekeeping department layout. Gambar pertama adalah contoh pelan lantai housekeeping department. Dan gambar kedua adalah contoh pelan lantai pantry housekeeping. Grooming. Grooming adalah amat penting untuk menjaga kebersihan tubuh badan bagi memastikan kesihatan dan keselamatan semasa bekerja. Housekeeping attendant hendaklah memakai pakaian seragam yang sesuai, berkasut hitam, rambut disisir rapi dan diikat sekiranya panjang. Pakaian seragam hendaklah sentiasa bergosok dengan bersih, sentiasa senyum dan ramah, berkuku pendek dan tidak berwarna, memakai solekan yang sederhana, tidak digalakkan bermisai dan berjanggut, memakai tanda nama name tag, memakai pewangi badan dan deodoran, berdiri tegak, dan sihat tubuh badan. Personal hygiene. Personal hygiene amatlah penting bagi memastikan bukan saja diri sendiri berkeyakinan, malah ia juga membantu menambahkan keselesaan orang yang berada di sekeliling, seperti teman sekerja, terutamanya bagi tetamu yang datang ke hotel. Housekeeping attendant hendaklah sentiasa menggunakan sabun ketika mandi, berus gigi, cuci dan shampookan rambut, cuci tangan sebelum dan selepas melakukan tugas, menggunakan sarung tangan sewaktu melakukan sebarang kerja, memakai pakaian yang bersih, berkuku pendek dan kemas, bercukur, dan menggunakan pewangi dan sebagainya. Aktiviti room attendant. Aktiviti di sini memberi maksud proses taklimat, pembahagian tugas bilik mengikut status dan standard operating prosedur sebelum, semasa dan selepas pembersihan bilik. Housekeeping briefing dibuat di setiap pagi sebelum room attendant memulakan tugas. Mereka hendaklah berkumpul di housekeeping office 15 minit lebih awal untuk bersama-sama dalam proses taklimat tersebut yang diperoleh supervisor ataupun penelia. Perkara yang selalu dibincangkan adalah seperti jumlah bilik yang dikemas, total occupancy arrival group ataupun VIP group, komplain dari tetamu ataupun feedback daripada tugasan yang semalam. Room allocation and status. Penelia pagi akan menyediakan laporan ataupun tugasan pembersihan bilik kepada room attendant ataupun chamber bed. Antara perkara penting yang perlu dititik beratkan adalah purata jumlah bilik maid, status bilik tetamu seperti vacant clean, vacant dirty, out of order, out of service, view out, day use, dan occupied. Key issue. Selepas room attendant mendapatkan laporan tugas dan taklimat ringkas, mereka perlulah mengambil kunci bilik tetamu untuk tujuan pengemasan. Proses ini akan dikawal oleh penelia dan kunci yang diambil mestilah kunci tingkat yang dikemas, menulis nama, tarikh dan hari di buku rekod logbook. Key issue. Tata cara pengurusan kunci yang betul adalah penting untuk memastikan keselamatan dan hak persendirian tetamu. Ianya juga membantu melindungi harta dan mengurangkan kebarangkalian dari berlakunya pencurian barang-barang sama ada tetamu ataupun pekerja. Dan ini adalah langkah pengambilan kunci yang pertama.
Setiap pekerja menerima atau mengembalikan master-key hendaklah menandatangani buku log. Nomor 2. Penelia perlulah menandatangani buku log terbabit setiap kali transaksi master-key. Nomor 3. Pekerja yang mengambil kunci haruslah menyimpan kunci bersama dirinya setiap masa. Nomor 4. Master-key tidak boleh ditinggalkan di atas troli mat, di dalam bilik tetamu, ataupun di kawasan yang tidak selamat. Yang terakhir, seseorang pekerja tidak boleh meminjam kunci terbabit kepada tetamu maupun rakan sekerja. Jenis-jenis kunci. Master key digunakan untuk membuka lebih daripada satu bilik tetamu. Digunakan ketika keadaan kecemasan di mana ianya diperlukan untuk pekerja memasuki sesetengah tempat di kawasan premis ataupun memasuki mana-mana kawasan di dalam hotel. Guest room key merupakan kunci yang diagihkan kepada tetamu, ianya disimpan atau dimiliki oleh pentahadapan sahaja. Master key terbahagi kepada 3 aras kemasukan. Yang pertama, Grand Master Key digunakan untuk membuka semua pintu bilik. Section atau Zone Master Key untuk membuka pintu pada satu kawasan tertentu sahaja. Dan Floor Master Key untuk membuka pintu bilik di mana pekerja hotel bertugas untuk mengemas, dan biasanya boleh membuka pintu bilik simpanan untuk tingkat tersebut, melainkan ianya memerlukan kunci yang khas ataupun kunci berlainan. Kunci yang dijumpai ataupun found key. Kunci dijumpai hendaklah diserahkan kepada kadar segera ke pejabat keselamatan ataupun security. Selain daripada itu, pekerja yang mengetahui barang siapa yang memiliki atau menggunakan kunci tanpa kebenaran hendaklah melaporkan keadaan tersebut di mana ianya penting untuk memastikan keselamatan dan keselesaan semua orang. Tindakan disiplin yang sewajarnya akan diambil untuk mengelakkan perkara berulang lagi. Oke, sampai sini sahaja slide saya. Terima kasih kerana memberi kerjasama untuk menonton perkongsian saya mengenai guest room cleaning. Sila rujuk video saya untuk membuat kertas penilaian yang saya hantar melalui link WhatsApp ataupun email.